Hari ini hari ketetapan yang dibuat oleh para sahabat kemudiannya untuk menetapkan tahun baru Islam. Ini disebut awal Muharram tahun Hijrah. Ini satu-satunya pendirian untuk agama yang menetapkan tarikh penghijrahan, tarikh mula meningkat tahap perjuangan sebagai tarikh awal, tidak tarikh hari lahir. Dalam semua sistem lain yang menetapkan hari permulaan tahun, ya, baik dari Zoroastrian sampai Christian era, semua ikut tarikh hari lahir. Hari lahir kata mereka Nabi Isa, maka jadi tahun Masih. Tetapi Islam menetapkan tarikh bertapaknya permulaan perubahan perjuangan. Ya. Hijrah ini hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib, nama awal Madinah Al-Munawwarah, itu meninggalkan sistem lama yang zalim, meninggalkan sistem yang mengamalkan faham kabilah, tribal, perkauman sempit, penghinaan terhadap kelas, golongan atasan dengan golongan bawahan, jenayah yang berleluasa. Jadi ini ditinggalkan dan dia bawa satu sistem baru. Ini maknanya hijrah, ya. Bukan saja soal hijrah atau pindah. Hijrah artinya pindah daripada Mekah ke Madinah, ya. Baik, saya nak sebut juga bahawa berlakunya hijrah ini peranan ramai. Betul Nabi Muhammad SAW dengan wahyu, tapi peranan anak muda. Ingat, perubahan itu berlaku dengan peranan anak muda Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pengorbanannya, kesetiaannya, keberaniannya, kepintarannya. Pemuda, saya nak ringkaskan. Peranan sahabat yang setia, Abu Bakar yang dipanggil Siddiq, kerana kesetiaannya, taatnya dan keyakinan kepada pimpinan dan Rasulullah SAW. Orang yang dewasa, maknanya ada orang tua, ada anak muda. Peranan wanita, ini kadang-kadang dalam tazkirah kita selalu peranan wanita ada peranan. Tak betul. Asma binti Abu Bakar itu satu wanita yang diberi kepercayaan, menyimpan rahsia, membantu persiapan awal Rasulullah SAW. Ya. Baik, ada wanita, ada anak muda, ada sahabat yang setia, yang dewasa. Ada peranan bukan Islam. Ada orang kata ini bukan Islam, tak ada peranan. Tak betul. Dalam hijrah ini seorang yang bernama Abdullah ibni Abu Uraiqah, seorang bukan Islam yang dipercayai membantu Rasul dari segi logistik, kerana dia ni pakar dari segi jalan, nak ke belakang bukit dan gunung dan jalan, melindungi daripada perjalanan biasa yang diketahui dan dipantau oleh golongan Quraisy yang zalim, yang menindas, yang membenci perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik dari akidah atau akhlak. Maka ada peranan. Jadi sudah, sebab itu dalam Islam kita rasa selesa bercakap hijrah. Ada peranan anak muda, ada peranan orang tua yang sahabat setia, ada peranan wanita, ada peranan yang bukan Islam. Maka berlakulah hijratun Nabi Muhammad SAW. Ya. Maknanya dari keadaan yang lama kepada apa yang masyarakat, bukan masyarakat baru, progresif, demokratik, tidak. Dia sebut ecumenical. Ecumenical maknanya asas keyakinan, akhlaknya kuat, moralnya kuat, kepercayaan pada keyakinan agamanya kuat. Ini yang membentuk mereka menjadi solidariti baru. Tetapi dia tidak hanya terima. Ada orang kata sistem kita ini nak ubah sikit-sikit lah. Kalau dulu rasuah banyak, sekarang rasuah sikit. Kalau dulu tolong orang sikit, sekarang tolong orang banyak sikit. Tak ada. Dia mesti systemic change. Bahawa hijrah itu bermakna transformasi politik, sosial dan ekonomi. Meninggalkan kebobrokan sistem yang zalim, yang menindas, yang memperkaya golongan kecil dan memiskinkan golongan ramai. Itu yang disebut the Jahiliyah Society of Makkah Al-Mukarramah.
Ini kadang-kadang kita lihat hanya hijrah dari satu sudut. Hijrah ini systemic change. Itu yang disebut bukan setakat robah, tetapi mesti ada niat par excellence. Kalau nak robah sikit-sikit, buat apa susah payah? Masuk penjara, keluar penjara, kena tekan, kena buang kerja. Ya, nak robah sikit. Bila dapat kuasa lebih kurang saja. Tidak, dia mesti systemic change, mesti transform. Ini yang disebut islah, perubahan yang benar-benar bermakna. Ya, ini disebut keinginan itqan fil amal untuk mencapai apa yang disebut par excellence. Apakah mungkin dalam dunia begini? Mungkin kalau kita berikan semangat yang kental dan jitu dari awal. Ya, ada kemungkinan kalau politik kita ini tidak hanya simpang siur, siapa berkuasa, siapa nak rebut, kompromi apa, jawatan menteri mana, jawatan GLC mana. Dia mestilah bertunjangkan kepada prinsip yang luhur, membawa kebaikan kepada sistem dan kepada rakyat. Ini mudah-mudahan kita boleh usahakan dengan latihan dan kefahaman. Kita lihat umpamanya umat Islam, jangan fikir yang bukan Islam, yang Islam ini. Dr. Rafi'i dia arif sikit bab ini. Yang Islam sahaja, berapa ramai yang benar-benar menghayati semangat hijrah Nabi Muhammad SAW. Begitu dampaknya begitu kuat sehingga sahabat memikirkan wajar ditetapkan ini sebagai tahun permulaan yang disebut hijrah 1 Muharram ini. Ini dampak yang kita sebut, iaitu untuk ada kegairahan, kesungguhan untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Saya selalu gunakan dua istilah ini. Kita bicara keadilan, tapi kadang untuk kaum kita. Kita cakap keadilan, tapi untuk suku sakat kita. Keadilan untuk kroni kita. Tidak. Keadilan ini mestilah untuk semua. Kemanusiaan. Dan kalau tidak ada kemanusiaan, dia tidak ada kekuatan Islam itu dari awal di Mekah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim. Di bawah satu ummah, di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini dia kekuatan dan kehebatan yang disebut tentang Islam dan semangat hijrah.